secara keseluruhannya dekat seluruh dunia ni kita menghadapi masalah biodiversity loss yang sangat besar, di mana dekat dunia ni demand untuk keperluan manusia adalah 50% melebihi apa yang nature boleh bagi kepada kita. Jadi disebabkan oleh demand manusia yang tinggi dan nature tak mampu renew dalam masa yang terdekat, telah menyebabkan biodiversity loss ni telah degrade daripada alam sekitar kita, dan ini adalah satu petanda besar malapetaka dekat dunia ni bahawa biodiversity loss ini dia akan mengancam ekologi persekitaran manusia, di mana akan mengancam juga kehidupan manusia itu sendiri. Antara yang kesan yang kita boleh nampak adalah forest fragmentation, iaitu pembahagian kawasan hutan besar menjadi satu kawasan yang kecil dan akhirnya mungkin sesetengah tempat akan menjadi pulau hutan. Yang kedua adalah biodiversity loss ni disebabkan oleh pembalakan haram dan juga clearance tanah yang mana tidak berlesen, yang mana tidak melalui proses-proses undang-undang seperti EIA, dan akhirnya menyebabkan sesuatu habitat yang mungkin bersifat sebagai endemik hilang daripada kawasan dia dan menyebabkan menghadapi proses kepupusan. Malaysia telah come out dengan beberapa solusi untuk forest fragmentation ni adalah dengan pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat. Dengan adanya undang-undang yang ketat ni mungkin akan menyelamatkan kehilangan biodiversity yang secara besar-besaran disebabkan oleh Malaysia sekarang ni akan menghadapi satu proses kemajuan yang mana kawasan-kawasan hidupan liar ni akan digunakan untuk membuat satu kawasan pembangunan yang baru. Proses untuk conserve wildlife animal ni dah berlaku di banyak tempat yang dilaksanakan oleh Jabatan Penelitian, contohnya dekat Sungai ada kawasan rehabilitasi. Tetapi dalam masa yang sama kita nak bergerakkan pembangunan dengan conservation kepada wildlife ni adalah satu benda yang mustahil. Tapi kalau kita nak conserve wildlife ni, dekat mana pula kita nak letakkan satu tempat yang spesifik untuk wildlife, sedangkan proses ekologi dan juga proses life cycle untuk setengah haiwan dia tidak spesifik pada satu tempat, dia mesti ada tempat-tempat dia yang tertentu. Jadi kalau kita nak menggerakkan conservation dalam masa development tu berjalan, dia ada satu perkara yang mustahil. Apa yang kita boleh buat adalah usaha untuk menyimpan mereka di kawasan-kawasan tertutup seperti zoo ataupun pusat rehabilitasi, tapi dia ada satu benda yang still akan beri stres pada haiwan dan menyebabkan kepupusan disebabkan oleh mental depression. Spesies antara flora dan fauna yang akan menghadapi kepupusan yang lebih pantas adalah spesies fauna, sebab breeding untuk animal ni dia terjadi dalam ikut musim dan ada sesetengah itu mengikut pada environment. Kalau berada dalam keadaan tenang mungkin dia akan lebih gairah untuk breed, tapi untuk flora kita boleh conserve dia mungkin melalui teknologi plant breeding ataupun genetik yang mana akan bantu untuk survival plant ni dekat mana-mana tempat. Tapi untuk animal, proses untuk breeding dan juga genetic modification ni adalah satu benda yang mustahil, dan termasuk sekarang ni Malaysia cuba usaha untuk conserve elephant dengan teknik genetic breeding ni pun masih belum nampak usaha yang baik ke arah tu. Dan salah satu petunjuk bahawa betapa susahnya nak conserve spesies fauna wildlife ni adalah di mana Malaysia telah hilang badak Sumatera. Jadi secara conclusionnya kita tengok forest fragmentation spesifik sekali dekat Malaysia ni adalah disebabkan oleh proses pembangunan sendiri, dan juga dia menjadi satu benda yang dahsyat disebabkan oleh tiadanya authorized developer yang mana akan mengganggu pada keadaan perhutanan Malaysia. Setiap negara dekat dunia ni sepatutnya conserve at least 50% kawasan hijau supaya keadaan ekologi dan environment dekat sesebuah negara itu dalam keadaan yang stabil. Tetapi disebabkan oleh kerancakan perkembangan ekonomi dekat sesebuah negara menyebabkan benda ni satu benda yang mustahil lah untuk dapat, terutama sekali kat Malaysia.